Soalan nombor 4 ni, serabutnya dah ada jalan kira kat situ. Diberi log asas 3, log asas 35, 1.47, log asas 38, 1.89. Carikan nilai log asas 5, 1.6, log asas 8, 81. Tengok pada soalan. Soalan dia guna log asas 3. Log asas 3. Tapi dia suruh cari log asas 5 dengan log asas 8. So maksudnya dekat sini awak kena buat penukaran asas. Kena tukar asas 5 kepada asas 3. Asas 8 tukar kepada asas 3. So macam mana nak buat? Yang pertama 1.6 dia dalam perpuluhan. So bila dalam perpuluhan, awak tukarlah dia kepada pecahan. So bila tukar kepada pecahan, dia adalah 8/5. 8/5. Macam mana nak tukar sebenarnya? 1.6 tu, 1.6 dia adalah 16/10. 16/10 kecilkan, bagi 2 lah, kecilkan 16 bagi 2, 8, 10 bagi 2, 5. Sebab dia 1.6. 1.6 bila satu selepas titik perpuluhan tu ada satu je digit, maksudnya dia per 10. 16/10. Macam ni cara nak dapat 8/5. Yang ini masih lagi dalam log asas 5. Log asas 5, 8/5. Hukum log bila dia pecahan maksudnya dia tolak. So log asas 5, 8 tolak log asas 5, 5. Yang belakang ni asas dengan nombor dia sama. Asas 5, nombor dia pun 5. So bila asas dengan nombor sama, dia akan dapat nilai 1. Terus je yang belakang, yang ni tak payah dah nak kira. Terus je tulis jawapan, nilai dia 1. Yang log asas 5, 8 ni awak kena tukar asas. Nak tukar asas berapa? Tukar kepada asas 3. Sebab dalam soalan dia bagi nilai untuk log asas 3. Jadi log asas 5, 8 tukar kepada log asas 3, dia akan jadi log asas 3, 8 per log asas 3, 5. Kita akan tulis dia dalam bentuk pecahan. Untuk nombor, dia akan berada di atas. Untuk asas 5, dia akan berada di bahagian penyebut. Bahagian bawah. Jadi macam ni. Log asas 38 dengan log asas 35 dia dah bagi nilai. Dalam soalan tu dia dah bagi nilai. So kita gantikan je lah nilai dia terus. 1.89 per 1.47 tolak 1. So dapatlah terus kira, dapatlah terus jawapan dia 0.2857. Ni soalan A. Soalan B. Soalan B. Log asas 8, 81. 81 dia bukan dalam perpuluhan. Jadi kita boleh terus tukar asas. Tukar asas, log asas 3, 81 per log asas 3, 8. Yang nombor dia berada di atas. Yang asas, yang ni yang asas ni dia berada di bawah. Log asas 3, 81 per log asas 3, 8. Log asas 3, 8 dah ada nilai dia 1.89. Terus je ganti. Log asas 3, 81 tak ada. 3 dengan 81 tak ada. Jadi kita tukarlah kepada asas yang sama dengan log. Sebab kita tahu 81 dia ada dalam asas 3. So kita tukar log asas 3, 3 kuasa 4.
Okey, log bila ada kuasa, kita bawa turun kuasa ni ke depan. Okey, bawa turun kuasa ke depan. Log asas 3 dengan nombor 3 nilai dia 1 kat sini. Okey, so 4 darab 1 per 1.89 dapatlah jawapan 2.116. Okey, boleh nombor 4. Okey, boleh. Samira, Yana dengan Fatimah boleh. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Dalam satu janjang geometri diberi T2 tambah T3 sama dengan 20, T3 tambah T4 sama dengan negatif 40. Siapa pula? Soalan dia suruh cari nisbah sepunya. Okey, so macam mana nak dapatkan nisbah sepunya yang ini? Okey. T2 tambah T3. Okey, yang ini adalah janjang geometri. Okey, janjang geometri T2 tambah T3. Okey, dia tak bagi kan nilai A tak tahu, nilai R semua tu tak tahu. Jadi kita tukar dia dalam kita tukar dia menggunakan pemboleh ubah. Okey, T2 dia adalah AR. T3 AR kuasa 2. Okey, macam mana dapat yang ni? AR ni. Okey, macam mana dapat AR? Okey, awak ingat balik rumus janjang geometri untuk TN. TN sama dengan A darab R kuasa N tolak 1. Okey, kalau dia T2, so T2 sama dengan A kuasa R 2 tolak 1. So kita akan dapat AR kuasa 1 lah. Okey, so bila kuasa 1 tak payahlah nak tulis. Okey, lepas tu kita buat juga untuk T3. T3 sama dengan AR 3 tolak 1. So kita akan dapat AR 3 tolak 1, 2. Okey, 3 tolak 1, 2. Kita buat juga benda yang sama untuk T3 dengan T4. So T3 dia akan jadi AR kuasa 2, T4 AR kuasa 3. Okey. Okey, lepas tu dua-dua persamaan ni, dua-dua persamaan ni dia ada pemboleh ubah yang sama. Okey, jadi kita pun keluarkanlah bila ada pemboleh ubah yang sama kena faktorkan. Okey, keluarkan A dengan R. Okey, yang pertama ni yang T2 tambah T3 dia akan jadi AR. Dalam bracket 1 tambah R sama dengan 20. Yang kedua ni T3 tambah T4 ni dia akan jadi AR kuasa 2. Dalam bracket 1 tambah R sama dengan negatif 40. Okey, macam mana kita nak tahu kita nak keluarkan AR kuasa berapa? Okey, awak tengok. Kita akan keluarkan pemboleh ubah yang sama tapi kuasa yang kecil. Okey, pemboleh ubah yang sama, kuasa yang kecil. Okey, tengok yang pertama ni dia AR kuasa 1 dengan AR kuasa 2. Jadi kita akan keluarkan AR kuasa 1. Yang kedua ni AR kuasa 2 dengan AR kuasa 3. Okey, kita akan keluarkan AR kuasa 2. Okey, kita akan keluarkan yang kuasa kecil. Okay, so kita ada persamaan pertama AR dalam bracket 1 tambah R sama dengan 20 dan kita ada persamaan yang kedua AR kuasa 2 dalam bracket 1 tambah R sama dengan negatif 40. Okay, kita tahu dia janjang geometri. So bila janjang geometri kita mesti bahagi. Okay, apa yang nak dibahagi? Persamaan kedua bahagi persamaan pertama. Okey, sama dengan negatif 40 per 20. So yang ini mana yang sama kita cancel lah. Okey, macam ni 1 tambah R ada atas bawah. Okey, so ini boleh potong. A ada atas bawah, boleh potong. R pun ada atas bawah, boleh potong. So yang atas ni tinggal 1 lah sebab dia R kuasa 2.
Yang bawah ni R kuasa 1. So dia tinggal R. Okay, sebelah kiri R sama dengan negatif 40 bahagi 20, awak akan dapat negatif 2. Okay, so awak dah tahu nilai R dia negatif 2. Okay, soalan B. Cari hasil tambah 6 sebutan pertama. Okay, hasil tambah 6 sebutan pertama. So maksud dia awak nak cari S6. Okay, untuk janjang geometri kita ada dua kan rumus S. Okay, rumus hasil tambah bergantung kepada nilai R. Okay, kat sini R dia negatif. So bila R negatif kita akan guna rumus A darab 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Okay, sebab R dia negatif. Kalau R dia positif, kat sini tukar tempat dia. R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okay, kalau positif. Okay, ini kalau negatif. Kita punya negatif. So negatif 1 tolak R kuasa N. Okay. Kita cuma ada nilai R. Kita tak ada nilai A. Nilai A tak ada. Jadi kena cari dulu nilai A. Macam mana nak cari nilai A? Awak gantikanlah R yang awak dapat dalam soalan A tu pada mana-mana persamaan. Dekat ada dua persamaan tadi. Kat atas ni kan ada dua. 1 dengan 2. Ganti je lah dekat mana-mana. Okey, tak kisah. Mana-mana persamaan. Macam ini saya pilih persamaan yang pertama. So saya ganti R negatif 2 dalam persamaan yang pertama. Okay, so bila ganti kita dapatlah nilai A dia 20. Okay, so kita dah ada nilai R, dah ada nilai A, bolehlah cari hasil tambah 6 sebutan yang pertama. Okay, S6. So masuklah dalam rumus kita tu tadi, dapatlah nilai dia negatif 210. Okey ke tak ni sampai soalan nombor 5? Alright. Okey, semua okey. Okey, Samira, Fatimah, Ayatna, Alia. Okey, semua boleh. Soalan nombor 6. Rajah menunjukkan sebahagian graf Y melawan X. Diketahui X dan Y dihubungkan oleh persamaan linear Y per X sama dengan Px tambah Q dengan keadaan P dan Q adalah pemalar. Okay, ni gambar rajah dia dah bagi. Okay, gambar rajah melengkung ni. Okay, soalan A, hitung nilai P dan nilai Q. Okay, nilai P dengan nilai Q pada persamaan yang dia bagi. Okay, Y per X sama dengan Px tambah Q. Okay, jadi untuk soalan yang ini, sebab kita tengok dia punya paksi dia ni kan. Paksi dia adalah Y dengan X. Jadi kita pun tukarlah persamaan kita ni kepada Y sahaja. Okay, tukar pada Y sahaja. So X ni bawa naik ke sebelah kanan. So dia akan jadi Y sama dengan Px kuasa 2 tambah Qx. Okay, ataupun kalau awak nak tukar dia punya kedudukan pun boleh. Okay, yang kedua yang ini kalau tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Yang ini awak dah tukar. Okay, awak akan dapat Y sama dengan Px kuasa 2 tambah Qx. So awak tengok pada gambar rajah dia ada dua koordinat. So maksudnya awak akan gantikan kedua-dua koordinat ni dalam persamaan Y sama dengan Px kuasa 2 tambah Qx. Okay, so bila gantikan ni yang pertama ni kita guna koordinat 3 dengan 24. Okay, tempat X, tempat Y gantikanlah dengan koordinat 3, 24. Yang kedua ni saya gantikan dengan, yang kedua ni ganti dengan koordinat 9, 99. Okay, so bila ganti kita akan dapat persamaan yang pertama 24 sama dengan 3Q tambah 3P. Yang kedua ni 24 sama dengan 3Q tambah 9P. Persamaan pertama. Persamaan yang kedua dia dapat 99 sama dengan 9Q tambah 81P. Okay, nombor dia besar dan kita boleh kecilkan. Yang atas ni pun boleh kecilkan. Tak masalah, boleh je bahagi dengan 3.
Okay, boleh kecilkan. Yang ni boleh kecilkan, kita kecilkan. Okay, kalau tak nak kecilkan pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita, okay, sebab dia dua-dua linear. Okay, tengok persamaan kita ni dua-dua linear. Jadi kita boleh tolak, hapus. Okay, boleh buat kaedah penghapusan. So, mula-mula saya nak hapuskan P. Okay, saya nak hapuskan P. Jadi 24 sama dengan 3Q tambah 9P tolak 11 sama dengan Q tambah 9P. Saya nak hapuskan P. Jadi 24 tolak 11 kita dapat 13. 3Q tolak Q dapat 2Q. So dapatlah nilai Q. Okay, yang pertama dapatlah nilai Q dia ni. Okay, 13 sama dengan 2Q ni tadi kita tolak. Apa yang kita tolak? Tulis kat sini. Persamaan dia 24 sama dengan 3Q tambah 9P, yang ini 11 sama dengan Q tambah 9P. Okay, kita nak hapuskan P. Dua-dua positif, so bila nak hapuskan dia akan jadi tolak. Okay, 24 tolak 11 kita dapat 13. 3Q tolak Q dapat 2Q. Okay, so nilai Q 13/2. Nak dapatkan nilai P, gantilah Q ni pada mana-mana persamaan. Okay, gantikan je, tak ada masalah. Okay, so bila ganti, dapatlah jawapan P dia 1/2. Okay, Q 13/2, P 1/2. Okay, lalu seterusnya lakar garis lurus. Alamak. Tak buat pula. Okay, garis lurus dia dapat seperti ini. Okay, yang ini dia dah jadi Y per X. Okay, ini X. Kosong. So, garis lurus dia macam ni. Okay, saya dapat garis lurus dia. Dia kata lakarkan kan? So, lakarkanlah. Okay, jadi 13/2 dia adalah 13/2 dia adalah ini 13/2. Graf garis lurus dia. Kita stop kelas kita sampai sini, soalan nombor 6. Nanti next kelas kita sambung, ataupun kalau saya sempat bincang dengan kelas USM, saya bagi je video dia. Okay, untuk soalan seterusnya. Okay, so terima kasih untuk semua yang masuk kelas pada hari ini.